Terdapat beberapa versi cerita yang menjadi permulaan kisah Villa Nabila sebagai rumah berhantu. Antaranya, Assalamualaikum, hello dan welcome back to my channel. Korang apa khabar? Hopefully korang semua berada dalam keadaan yang sihat dan selamat. Pada yang dah subscribe pada channel aku itu, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menyokong channel aku ni. Dan pada yang masih belum subscribe, korang boleh subscribe dekat bawah tu, ok, untuk aku mengembangkan lagi channel ini dan aku amat menghargainya. Topik kita pada hari ini ialah tempat-tempat misteri yang menyeramkan yang berada di Malaysia. Seperti mana yang korang tahu, kat Malaysia ni sebenarnya banyak tempat-tempat yang menyeramkan dan menakutkan. Mungkin kerana terlalu banyak kejadian-kejadian misteri dan pelik yang berlaku di kawasan tersebut sehingga menjadi lokasi yang paling menakutkan pada orang ramai. Berikut adalah tempat-tempat yang paling misteri di Malaysia. Highland Tower. Tragedi Highland Tower merupakan tragedi runtuhan yang sangat menggempakan satu ketika dahulu. Tragedi nahas yang meragut 48 nyawa ini bermula apabila satu daripada 3 blok kondominium di Taman Hillview, Ulu Kelang, Selangor runtuh pada 11 Disember 1993. Tragedi tersebut adalah satu-satunya tragedi bangunan runtuh yang pertama dan terburuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Highland Tower merupakan 3 blok pangsapuri 12 tingkat yang dinamakan Blok 1, Blok 2 dan Blok 3. Selepas kejadian itu, pelbagai perkara seram telah berlaku di tapak lokasi kejadian tersebut. Antaranya, kelihatan kelibat makhluk tanpa kepala dan sering juga kedengaran suara wanita menangis di tengah kepekatan malam. Lebuh Raya Karak, Pahang. Lebuh raya ini dibuka kepada orang awam sejak tahun 1977, menghubungkan Kuala Lumpur dengan Karak dan telah dinaik taraf daripada 4 lorong ke 6 lorong pada 1997. Banyak kemalangan maut telah terjadi di lebuh raya ini dan salah satunya pada tahun 1990, 17 orang telah mati dalam kemalangan melibatkan 10 kereta polis, lori dan sebuah bas. Antara kisah yang popular adalah apabila sebuah kereta Volkswagen warna kuning tiba-tiba muncul di hadapan kereta kita. Jika dipotong, selepas itu akan kelihatan lagi kereta Volkswagen kuning tadi di hadapan. Potong lagi dan kita jumpa lagi kereta itu. Apa hal kereta kuning belakang ni? Kenapa awak ni? Kereta apa? Hilang pula. Saja nak tahu kat saya lah tu kan? Pelik. Awak, kereta kuning tu kat depan lah. Astaghfirullahaladzim. Sumpah. Demi Allah saya nampak kereta tu kat belakang tadi. Macam mana boleh ada kat depan pula? Hei. Amber Court, Genting Highland. Amber Court adalah 2 bangunan apartmen berkembar di pinggir Genting Highland yang dikatakan berhantu dan merupakan lokasi sering berlakunya kejadian bunuh diri bagi orang yang kalah judi di Genting Highland. Amber Court juga kelihatan mempunyai sebuah bilik misteri yang berpalang, kononnya tempat menyimpan hantu kasino di Genting Highland. Terdapat pelbagai kisah seram yang diceritakan mengenai bangunan ini. Antaranya, penginap akan mengalami kejadian aneh seperti TV terpasang sendiri, dan penginap juga pernah menemui satu lembaga tanpa kepala sedang mendukung anak di dalam lift. Taman Tema Mimiland, Gombak. Taman rekreasi ini terkenal pada era 80-an dan ia mula dibina pada tahun 1971.
Nama Mimiland yang agak unik itu sebenarnya adalah singkatan daripada gabungan perkataan Malaysia in Miniature Land. Setelah bertahun-tahun Mimiland menceriakan hidup ramai orang, sesuatu yang tidak diingini berlaku. Satu kemalangan telah terjadi di kawasan papan luncur air gergasi Mimiland pada Januari 1993 yang menyebabkan kematian seorang warga negara Singapura. Kini, lokasi Mimiland terbiar begitu sahaja dan ramai juga orang bercerita mengenai kisah seram di lokasi tersebut, antaranya kelibat manusia tanpa kepala dan sering kedengaran suara-suara menyeramkan di kawasan itu apabila senja menjelma. Kemayan City, Johor Bahru. Pusat membeli belah Kemayan City di Johor ini sudah terbiar lebih dari 10 tahun lamanya. Terletak berhampiran di Jalan Skudai, tempat ini seringkali dikaitkan dengan cerita-cerita mistik yang mana kebanyakan mangsanya adalah warga Singapura. Terdapat cerita-cerita seperti warga-warga Singapura ini melihat bangunan ini seperti pusat membeli belah yang masih beroperasi dan mereka telah membeli belah di dalam bangunan tersebut, dan apabila tiba di rumah, semua barang-barang dan duit mereka bertukar menjadi daun kering. Villa Nabila juga terletak di Johor. Villa Nabila di antara tempat seram yang cukup popular ceritanya di Malaysia, sehinggakan ada filem yang diadaptasikan berdasarkan kisah ini. Reputasi Villa Nabila sebagai lokasi berhantu sering disebarkan, malah terkenal sehingga peringkat antarabangsa apabila portal pelancongan Amerika Syarikat Expedia menyenaraikan bangla usang itu sebagai antara lokasi menyeramkan di Malaysia. Terdapat beberapa versi cerita yang menjadi permulaan kisah Villa Nabila sebagai rumah berhantu. Antaranya, villa itu pada asalnya dimiliki keluarga kaya yang dikurniakan anak perempuan bernama Nabila. Lantaran terlalu menyayangi cahaya mata itu, mereka menamakan banglo tersebut sebagai Villa Nabila. Kejadian tragis bagaimanapun berlaku apabila rumah mereka dirompak dan penjenayah membunuh semua penghuni. Nabila dikatakan dirogol sebelum dibunuh dan mayatnya disimen dalam dinding rumah. Terdapat juga versi cerita lain, kononnya bapa Nabila mengamuk dan menembak semua penghuni sebelum membunuh dirinya sendiri. Satu lagi versi mengatakan ibu tiri Nabila berdendam dan iri hati lantaran gadis itu turut mewarisi harta peninggalan bapanya. Berikutan itu, ibu tiri terbabit bertindak membunuh Nabila dan menanam mayatnya di dinding sebelum melarikan diri bersama harta terbabit. Tidak dapat dipastikan versi kisah mana yang betul, tetapi lantaran lama ditinggalkan, pelbagai cerita momok dan kepercayaan karut disebarkan membabitkan kediaman usang itu. Institut St. Michael Ipoh. Selain mencipta nama dalam bidang akademik dan sukan, SMK St. Michael yang terletak berhadapan dengan Padang Ipoh cukup dikenali sebagai sekolah paling berhantu di Malaysia. Kisah-kisah yang dianggap urban legend mengenai kejadian seram dan pelik di St. Michael ternyata kerap diperkatakan baik di blog, laman-laman media sosial, dalam rancangan televisyen, malah turut diperakui oleh alumni sekolah itu. Berdasarkan sejarah, pada zaman Perang Dunia Kedua, sekolah ini telah digunakan oleh tentera Jepun sebagai ibu pejabat mereka. Pada ketika itu, tentera Jepun sering menggunakan sekolah ini untuk menjalankan aktiviti penyiksaan terhadap tawanan perang. Terdapat juga terowong-terowong yang dibina oleh tentera Jepun untuk tujuan penyiksaan dan penyimpanan makanan. Kawasan paling berhantu di sekolah ini ialah di gereja kecil yang terletak di sekolah ini. Kelihatan seorang mubalik Kristian berjubah hitam tanpa kepala sering duduk berdoa menghadap pintu pada waktu pagi. Kebanyakan orang yang pernah melihatnya merahsiakan perkara ini.
Hospital lama Lady Temple, Cheras. Sebuah hospital yang dikatakan berhantu di negara kita adalah Hospital Lady Temple. Telah diberi perubatan oleh hospital lain. Walau bagaimanapun, Hospital Lady Temple ini telah ditutup pada tahun 1985 dan hanya sebahagiannya sahaja dibuka dan dijadikan poliklinik sehingga tahun 1995. Rumah mayat hospital ini juga pernah menempatkan mayat-mayat mangsa tragedi 13 Mei 1969. So, macam mana korang? Berani tak korang nak terjah tempat-tempat misteri ni? Sebenarnya, banyak lagi tempat-tempat misteri yang ada dekat Malaysia ni. Kalau korang tahu dan nak share pengalaman korang, korang boleh komen dekat bawah ni. Kalau korang suka dengan konten-konten dalam video aku ini, korang boleh subscribe dekat my channel ini supaya aku boleh hasilkan lagi lebih banyak konten untuk korang. Akhir kata, jaga diri, stay home dan sebelum tidur, baca doa banyak-banyak. Assalamualaikum.